pendatang. Masuk Kifayatul Muhtadi, muka surat 104 Jawi. Rumi. Satu, 132. Kita cerita sujud apa ni? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Kifayatul Muhtadi 104 Jawi 132 Rumi. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Dan mana tadi? Maka jika sujud imamnya dan tiada ia mengikut. Nanti kejap, kita ni balik kejap. Takut lupa cerita lepas. Kita cerita tentang sujud tilawah dalam sembahyang. Dan sujud dalam agama, dalam syarak kita, hukum fiqh, sujud hanya ada 4. Ni ulangan. Yang pertama dia panggil sujud sahwi. Sujud bila terlupa adalah hukum akal, kita akan bahas nanti sujud sahwi. Yang kedua dia panggil sujud semayang lah. Sujud yang semayang Zuhur ada 8 sujud tak? Subuh ada 4 sujud. Itu dia panggil sujud rukun. 2. Yang ketiga dia panggil sujud syukur. Bersyukur kerana terjadi sesuatu, nanti kita akan bahas, maka sunat sujud. Yang keempat dia panggil sujud tilawah. Ataupun orang Melayu panggil sujud sejadah. Sujud sejadah. Tak apalah, hantam je lah. Okay? Sebenarnya sujud tilawah. Yang kita bahas ni adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang apabila kita baca Quran, sama ada dalam semayang atau luar semayang, baca Quran, ada 14 tempat, ada 15 tempat yang ada tanda kubah. Bila ada tanda kubah tu, berhenti dekat ada tanda kubah tu, kita sunat untuk sujud. Nama sujud tilawah. Yang biasa kita buat pada pagi Jumaat. Ya, itu biasa lah. Dia panggil surah tu surah sajadah. Sebenarnya bukan pada pagi Jumaat aja surah sajadah, bukannya. Sebenarnya dia ada 15 tempat kalau nak tengok pada kubah. Tapi dalam 15 tempat ni mazhab Syafi'i hanya 14 saja yang boleh sujud jika dalam semayang. Jika yang ke-15 tu surah Sad, sujud juga batal semayang. Ya, itu kita dah bahas lepas kan. Dan 14 tempat ni kita dah bahas satu-satu ayat mana. Dan kemunasabahan kenapa dengan baca ayat ini sunat sujud walaupun dalam semayang, kerana memang munasabah dengan maksud ayat. 14 tempat. Jika di luar semayang, sunat sujud juga. Dalam semayang pun sunat sujud juga bila baca ayat itu. Cuma caranya beza sikit. Itu cerita dah. Tiba-tiba cerita kita, dia dalam semayang, imam baca ayat tadi, terkena ayat salah satu daripada 14 tadi, maka imam sujud. Imam sunat sujud, tak wajib sunat, tapi imam sujud. Habis makmum macam mana? Ni sambung cerita dia. Maka jika sujud imamnya, imam pun sujud, imam sujud. Dan tiada ia mengikut, makmum tak, ia makmum lah. Mengikut, makmum tak ikut. Dia kata sunat je pun. Sunat je pun, berdiri elok. Kalau kita pagi Jumaat lah kan, jarang ada tak? Pernah yang selain pada semayang pagi Jumaat, semayang subuh pagi Jumaat, tiba-tiba sujud selain daripada semayang tarawih? Pernah? Jarang ke tak pernah langsung? Tak ingat. Mungkin ada tapi sampai tak ingat bila. Jarang sungguh. Baguslah tu. Bagus semayang tu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh suka-suka nak sujud dengan niat nak sujud, tak boleh, batal. Imam kan niat, kita try baca surah ni, apalan surah ni, nanti boleh sujud. Nampak gempak sikit. Maknanya tak adalah fenomena tu berlaku dekat negara kita. Sebab sampai lupa bila last sekali kan. Maka okey, bagus. Jangan ada, rasanya baru minggu, bulan lepas. Betul tanya, aku pun ada. Maknanya, imam-imam sekarang, jika begitu, imam-imam sekarang dah buat benda pelik lah. Iaitu dia telah cuba untuk sujud dan menghafal ayat-ayat sujud dan sengaja baca untuk sujud. Kat situ problem. Tapi sekarang tak problem lah. Sebab kita sendiri pun tak ingat. Bila kita sujud tilawah, selain daripada subuh pagi Jumaat. Okey sebenarnya. Okey. Kemudian imam sujud
Dia tak ikut. Dia kata sunat je pun. Tak payahlah sujud. Dia pun berdiri je. Atau terbalik. Atau tiada sujud imamnya. Imam baca. Ayat kalau pagi Jumaat tu, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ada tak? Oh, tak ada. Oh, imam sini hafal tau. Ke tak baca? Apa ya? Hafal lah. Mantap. Biasa dia tampal dekat depan kan. Tak kisahlah mana-mana yang terbaik hafal. Baca pun harus juga. Dulu ada. Mana dulu tak hafal lagi. Sekarang dah hafal. Oh, ada Mazadi kat belakang. Mana dia? Dia dekat belakang. Patut pun. Apa-apa dia boleh tegur tak? Dia tak ada. Payah nak cakap. Tak datang pula ketua kelas. Macam mana ni? Hai, nak kena denda ketua kelas ni. Kita tunggu je. Okey. Dan tiada sujud imamnya. Imam baca patut wahum la yastakbirun. Tak sujud. Tatajafa junubuhum anil madha. Terus sambung. Tak sujud. Okey. Dan ia makmum sujud. Dia kata malah imam ni. Baca ayat ni dah sampai tanda kubah. Pergi tak sujud. Aku sujud seorang-seorang. Dia dua. Maknanya kita apa ni? Lawan imam lah. Imam sujud, makmum tak nak sujud. Lawan. Imam tak sujud, makmum sujud. Lawan. Dua-dua lawan. Lawan tu okey. Batal semayang ni. Batal. Jangan buat kerja gitu Batal semayangnya kerana jahat bersalahan. Menarik ayat ni. Jahat bersalahan. Bersalahan tu tak sama. Tak follow, tak tiru, tak sama. Jahat tu apa? Jahat tu maksudnya, ada setengah kitab dia kayak gini. Huduh rupanya. Buruk rupanya. Kita tengok orang semayang. Contohlah, kita tengok orang semayang ramai ni. Imam kat depan, makmum kat belakang. Tiba-tiba, imam tonggek seorang-seorang. Makmum berdiri. Uduh tak? Itu maksud uduh tu. Tak comel. Ini bukan tak comel sekadar tak comel. Kalau tak comel, imam tangan kat dada. Makmum bawah pusat tu comel juga, tak sama. Tapi tak comel tu tak batal, tak ada hal. Tak comel juga. Kan? Yang ini tak comel ni, tak comel yang batal. Imam tonggek seorang-seorang, tonggek sujud, makmum penuh tak sujud. Berdiri. Batal semua makmum tadi. Sebab jahat bersalahan. Ataupun huduh rupa. Buruk semayang jemaah tu. Kalau tengok ke atas ke kan. Ataupun imam diri, makmum semua sujud. Huduh tak? Huduh rupanya. Huduh bukan biasa-biasa. Huduh yang sampai batal. Okay. Jadi, kita boleh kata, sujud tilawah ni, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Dia lebih kurang macam rukun. Muafaqah. Kalau bahasa kitab fiqahnya, muafakat pada perbuat dan meninggal. Tapi tak semua orang boleh faham bahasa tu. Muafakat. Apa muafakat? Muafakat mau berkat. Muafakat. Jadi kita guna istilah biasa lah. Kita nak guna istilah fiqah. Istilah kitab fiqah. Jadi dia lebih kurang macam rukun lah. Imam buat rukun, makmum kena ikut. Tapi dia bukan rukun, dia sunat. Tapi macam rukun. Bagi makmum dia rukun lah. Dia macam rukun lah. Bagi imam dia sunat. Apa ni? Sujud tilawah. Okey. Okey, sebelum kita teruskan, kita baca je lah sikit. 4 perkara kan yang dipanggil jahat bersalahan. Okey. Sujud tilawah dalam sembahyang, muafaqah pada buat dan meninggal. Dengan maksud imam buat, makmum wajib buat, imam tinggal, makmum wajib tinggal, tak boleh buat. Satu. Yang kedua, kita ambil kunut lah, kunut tak muafaqah pada buat dan meninggal. Maksudnya imam buat, makmum boleh tak nak buat kunut? Lawan tadi. Imam buat kunut, makmum aku tak nak kunut. Letak tangan kat belakang. Tak mau. Bid'ah. Finnar. Dia duduk belakang juga. Contohlah. Aku tak nak kunut, aku tak nak amin. Dia senyap aje, berdiri. Ataupun dia sujud. Boleh tak? Kenapa? Tak naknya dia kunut. Adakah batal? Tak batal. Sebab dia boleh lawan imam. Macam sujud tilawah tadi, langsung tak boleh lawan. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Kunut terbalik. Boleh lawan. Imam buat, makmum boleh tak nak buat. Aku nak tunggu dekat sujud. Boleh? Ataupun aku berdiri je, aku tak nak amin. Aku nak letak tangan kat belakang. Boleh semua. Tak nak buat. Imam tak buat, imam sujud terus. Makmum boleh buat. Boleh lawan kan? Boleh lawan. Makmum boleh buat. Tapi buat, kena cepat-cepat. Takut-takut imam duduk untuk sujud. Imam sujud, batal makmum.
Jangan lebih, tak boleh lebih daripada 2 rukun. Jadi imam sujud terus. Dia kata, malah imam ni tak baca kunut. Ataupun lupa, ataupun memang sengaja. Imam sujud ni, mana imam meninggalkan kunut. Dia i'tidal. Dia sedang ketinggalan 1 rukun dengan imam. Boleh baca? Boleh lawan. Baca. Tapi dengan syarat, jaga-jaga, jangan sampai 2 rukun. Imam duduk di antara 2 sujud. Makmum tadi bahaya. Tak batal lagi. Bahaya. Dah dua rukun dah, ketinggalan. Bahaya. Lampu merah, bahaya. Imam bergerak je untuk sujud. Makmum tadi batal. Kalau dia tak sujud lagi. Jadi bila imam duduk di antara sujud tu, makmum kena Wasallallahu macam tu lah kena nak baca sangat kena. Dia tak ada. Wasallallahu ala sayyidina jahannam. Imam turun. Imam tak payah sujud. Baru gerak je batal lah. 2.1 rukun. Jangan lebih pada 2.1 rukun. Imam gerak untuk sujud. Yang kedua. Habis. Okay. Jadi makmum tadi bila imam Allahu Akbar Rabbighfirli, dia Wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Kena laju. Okay. Kalau tak sempat ingat, tak sempat habis, cepat-cepatlah kau sujud. Nanti batal sia-sia je. Benda sunat. Tadi dia nak buat juga kan. Dah degil nak buat juga. Buatlah, tapi bila tak sempat ni, jangan habiskan. Cepat-cepat sujud. Tadi ingat sempat. Atau baca kunut pendek. Kunut pendek kan dah bagi tahu dah. Kunut panjang dengan kunut pendek. Ni orang yang tak kahwin sampai tak kahwin lagi. Nanti Tok Kadi tanya, baca kunut panjang. Dia baca kunut pendek. Kunut panjang macam mana? Kunut pendek. Bukan. Kunut pendek. Allahumma gfirli ya ghafur. Kunut pendek. Senang je. Boleh juga Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma gfirli ya ghafur. Ya Allah ampun. Nanti Tok Kadi nak tanya, tak kahwin-kahwin kan, tak boleh jawab nanti. Baca kunut pendek. Sudah. Nak cakap mana? Kunut. Memang kau tak jadi kahwin, jangan kahwin. Kunut panjang? Kunut panjang tahulah. Kunut pendek tak tahu. Allahumma gfirli ya ghafur. Lepas tu wasallallahu lah. Selawat kan selawat. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh salam. Sebab selawat lain, kunut lain. Tak boleh. Wabarak dia tak tengok gitu. Yang ini bukan pembahasan dia ni. Ini cabaran furu'. Far'un. Ini dah jadi bukan Faraon dah ni. Ini dah jadi sampai bab lain dah ni cerita ni. Tak apalah. Pok Loh tanya. Mana boleh tak jawab? Mesti kena jawab. Tak jawab tak boleh masuk ke area ni nanti. Dia jaga. Okay, dah tanya. Okay. Ujung tu kan. Wa baraka wa salam. Ada pula wasallim pun ada orang baca. Wasallim. Jadi kita buat semualah. Tak apalah. Wa baraka wasallam, wa barik wasallim, wa baraka wasallim, wa barik wasallam. Jahannam. 4 semua kombinasi. Ada salah tu. Ya, ulang Wa baraka wasallam satu kombinasi. Wa barik wasallim satu kombinasi. Wa baraka wasallim satu kombinasi. Wabarik wasallam satu kombinasi. Yang wabaraka wasallim confirm salah. Wabarik wasallam confirm salah dah. Tolak dulu 2. Boleh tak? Ada 4 kombinasi yang kalau wabaraka mesti wasallam. Wabarik mesti wasallim. Dia tak ada wabaraka wasallim, wabarik wasallam. Tak ada. Confirm dah salah awal-awal lah. Okay. Itu tolak 2. Maka tinggal lagi 2. Wabaraka wasallam dengan wabarik wasallim. Itu ada. Nak bergantung kepada apa tu? Bergantung kepada ujung. Mula-mula kita selawat. Selawat dengan? Tak, selawat dengan Allahumma salli. Allahumma salli. Lam tu pada apa? Allahumma lam kan? Lam tu pada apa? Allahumma salli. Baris bawah. Wabarik wasallim. Wabarik wasallim. Sebab baris bawah. Rik tu kan bawah. Wasallim baris bawah. Kalau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu lam beri apa? Beri atas. Wa baraka wasallam. Settle. Dia tengok lam dekat tu. Kalau Allahumma tak tengok kan tu. Salli tu selawat tu. Sad lam. Lam tu. Lam tu baris apa? Baris itulah yang ujung. Terlebih lagi imam-imam yang kunut ni tolong jaga sebab leceh sangat kalau dengar. Berbulu telinga rasa. Dia tak membatalkan. Tapi rasa macam serabu main belakang ni. Kenapa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam wa baraka wasallim wa barik wasallim. Salah juga. Kenapa salah?
Sebab dia wasallallah. Walaupun ada wajah bacaan wa barik wa sallim, tapi Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi wa barik dulu. Wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wa sallam. Janganlah buat leceh gitu. Orang yang tak pegang mic tak apa lah. Orang yang pegang mic ni, tahu orang yang pegang mic, yang ada, yang boleh pegang mic. Siapa yang boleh pegang mic? Iyalah, tak kisahlah yang boleh pegang mic. Imam ke pengusi? Tahu kan mic? Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Saya nak benda leceh, dia pegang mic kan. Pegang mic jagalah sikit. Kau tidak jangan pegang mic. Dah orang boleh pegang mic ni, jaga sikit. Dia jadi leceh, jadi serabut, rasa macam semak kepala orang yang dengar. Orang yang tahu. Masya Allah, inilah pemimpin kita. Kita undi dia lagi pada pemilihan akan datang. Tak ada. Itu cerita lain. Oh, dapat jahat tu kata. Ini bukan furuk lagi ni. Ini dah jadi pergi entah ke mana-mana. Tak apa, tak ada masalah. Taprek. Okey. Slow perlahan. Wasallallahu tu kan. Wasallallahu terlalu banyak sangat khilaf lama. Sama ada perlahan atau kuat. Sangat banyak. Jadi ada yang bila dia slow dekat apa? Slow kat mana? Kena baca daripada awal. Slow kat mana? Tak Rasulullah nak kita slow ni. Slow pada apa? Fa inna kataqdi sampai Rasulullah semua slow. Satu pendapat. Yang kedua, fa inna kataqdi sampai wa nastaghfiruka. Wa nastagh tu kuat balik. Wa nastagh kuat balik, betul Rasulullah kuat. Ada dua lah. Ada yang semua kuat. Semua tak ada. Jadi okey. Itu dari sudut imam baca. Makmum apa tadi? Yang slow tadi sepatutnya apa? Fa innaka taqdi. Fa innaka taqdi. Imam slow, makmum sunat baca sendiri juga. Imam kuat pun makmum sunat baca sendiri. Sebab tu kita ni amal dulu, duduk depan tok-tok nenek kita dulu, slow kat situ. Sebab kalau kuat, pakar tak baca. Lepas tu slow. Dan dia sesuai dengan kemunasabahan maksud ayat itu, iaitu dia sebagai sana atau pujian. Allahumma hdini doa, wa'afini doa. Bila doa kuat-kuat kan doa kuat. Bila kita berzikir, berwirid subhana rabbil a'la subhanal azim kama shallaita ala kan perlahan. Jadi fa innaka taqdi itu pujian, macamlah setaraf dengan dari sudut pujian tadi subhana rabbil a'la subhanal azim kan kita pelan-pelan. Makmum tak ada amin kat belakang pun. Kan pakak-pakak baca. Jadi pakak-pakak bacalah. Tok nenek kita dulu, kalau aku baca kuat, imam baca kuat, boleh. Memang, okey, ada pendapat, ada wajah, malah itu yang kuat. Baca kuat semua. Wajah itu yang kuat. Tapi, kalau aku tahulah nak cucu aku orang belakang aku ni. Sekarang ni, kalau aku baca kuat, pakak-pakak amin juga. Padahal sunat baca. Maka diseluruhkan. Dan kena munasabah dengan ia adalah sanad ataupun pujian. Jadi, bila wanastaghfiruka, itu kembali kepada doa. Doa kuat balik. Sebab apa? Sepatutnya kuat semua. Tapi dia kuat balik sebab kalau buat perlahan juga kalau kuat balik orang boleh amin sebab dia adalah doa. Wasallallahu juga doa. Selawat doa. Termasuk dalam doa. Iaitu ya Allah bagi selawatlah ke atas Nabi kan. Berilah rahmat kepada Nabi, doa kan tu. Maka amin. Wasallallahu tu amin. Dan bab ujung ni banyak sangat khilaf. Ada yang kata amin boleh dan baca sekali pun boleh. Wa nastaghfiruka wa sallallahu wa nastaghfiruka wa sallallahu. Baca sekali, maksudnya baca daripada awal sampai habis. Makmum tadi. Jadi cantiknya tengok imam lah. Jika imam slow kat situ, makmum fa innaka taqdi, makmum baca. Imam kuat, makmum kena tahu. Aku pun berkena baca juga, baca. Tapi payah sikitlah sama-sama baca kan. Okey. Bila wa nastaghfiruka, kalau imam tadi perlahan dia kuatkan, kita tahu amin. Kita tahu. Dan ada pendapat kata boleh baca juga wanastagh sampai habis. Kita kata amin. Wasallallahu amin. Kalau imam baca slow daripada awal sampai wanastaghfiruka, kita sendiri baca. Ya. Slow daripada awal, bila imam slow daripada awal, wanastaghfiruka, kita baca wanastaghfiruka. Sebab apa? Sebab doa tu kan. Okey, doa. Jadi kalau imam baca kuat semua, maka kita kena tahu kat mana kita kena kita kena baca dan kat mana kita kena amin. Kita kena baca kena amin sampai dekat wa nastaghfiruka, kita start baca lah. Maknanya sebelum tu amin. Allahumma hdini amin, wa'afini amin, wa tawal wa barik li amin.
wa qini amin. Fa innaka taqdi kita baca. Walaupun iman kuat kita baca sekali. Kita baca perlahan lah. Baca. Sampai fa innaka taqdi, imam baca, kita amin balik. Kita yang kena tahu. Jadi yang terbaik imam buat je lah, makmum slow, aku baca sendiri. Itu yang terbaik. Itu yang kita buat yang terbaik. Kunut nazilah pun sama. Cuma kunut nazilah kalau dia baca slow, kuat, slow, lepas tu kuat balik panjang. Kan? Apa? Macam mana? Nuhu a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jamahum. Lama tak baca. Wasallit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wasallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Israel hancurkan. Tak. Okey. Yang lepas daripada wa nastaghfiruka tu kita amin sampai habis. Kalau imam baca yang tu dululah. Ada imam tak baca pun nak je lah. Yang terbaiknya baca macam kunut subuh. Cuma sambung amin. Tak ada kita baca dah amin. Selawat tu last sekali. Nastaghfiruka wa natubu wasallallahu. Yalah. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu tu stop. Baca doa nazilah, doa apa-apalah. Dengan syarat bahasa Arab dan dengan syarat jangan ada bahasa Melayu. Jangan ada bahasa Melayu. Ada bahasa Melayu, batal terus main. Kalau lah kata nak sebut nama negeri, macam mana? Negara. Gaza, kalau bahasa Arab tak apa. Yahud, masih bahasa Arab lagi. Okey lagi. Jangan tiba-tiba je Zionis keluar. Israel Zionis. Habis, batal mayang. Tak ada amin-amin, batal. Imam lah batal. Makmum jangan ikut. Makmum batal sekali. Janganlah jauh-jauh sangat. Bila nak ni? Back to the kembali ke pangkal jalan. Pukul apa dah? Abang Zaidi kata apa? Tadi. Dia kata dia nak mandi. Lepas tu nak dia ada call, dia kata 10.45 habis. Suruh habis awal. Ada perbincangan hangat yang nak lakukan. Tak? Macam mana? Okay. Okay. Kita tak habis lagi cerita 4 tadi. Jangan keren gini. Ni beza kuliah maghrib dengan lain-lain. Ni beza dia. Dia lebih pada two-way dan dia lebih kepada kadang-kadang sebaris baca 2 jam. Dia pergi. Kalau maghrib tak boleh buat gini kan. Tu beza dia. Sebab tu walaupun malam-malam baik tidur, baik main dengan anak malam-malam ni kan. Tapi orang mari juga sebab dia lain sikit kan. Kita bukan buat macam maghrib. Kadang-kadang kitab tu dia habis bawa sampai ke mana-mana, cerita pasal habis cerita. Sebab apa? Sebab ni lah. Okay. Kita empat tadi. Sebaik ingat. Jangan hilang punca. Yang pertama, sujud tilawah. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Dia kuat, masuk gagah, masuk kuat, ketat. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Yang kedua, kunut. Itu yang kunut ni sampai pergi ke Nazilah, sampai pergi ke Palestin ni. Daripada kunut ni lah. Nak benda lain. Habis sampai ke Palestin. Nasib baik tak kira berapa orang mati. Okay. Kunut, imam buat, makmum boleh nak lawan, iaitu tak buat. Imam tak buat, makmum boleh lawan, iaitu buat. Dengan syarat baca kunut pendek, ataupun baca kunut jangan sampai ketinggalan daripada imam lebih 2 rukun. 2. Maknanya sujud tilawah paling ketat, sujud tilawah paling ketat, kunut paling ringan, paling longgar. Okey. Ada lagi 2. Tahiyat awal dulu. Tahiyat awal imam buat, makmum boleh tak tinggal? Boleh tinggal. Imam tinggal, makmum boleh tak nak buat? Imam tinggal, imam buat, imam tak buat, imam tinggal, makmum boleh tak nak buat? Tak boleh. Dia cukup 4 kombinasi ni cantik, ngam-ngam. Yeah. Imam tinggal tahiyat awal. Sengaja atau tak sengaja tu cerita lain. Tak penting. Yang pentingnya imam tidak tahiyat awal. Makmum boleh tak nak tahiyat awal? Tak boleh. Imam tidak tahiyat awal, makmum mesti tak tahiyat awal juga. Imam tidak tahiyat awal, sama ada lupa atau sengaja, makmum yang tahiyat awal semua batal.
Imam tahiyat awal, makmum tak nak tahiyat awal, boleh tak? Boleh. Habis tu macam mana? Tutup mulut. Atau macam mana? Berdiri pun boleh. Berdiri rakaat ketiga. Tunggu je. Apa pasal ni? Tak nak tahiyat awal. Apa pasal? Saja. Boleh. Bukan makruh. Makruh. Cuma boleh. Tak batal. Jadi tahiyat awal, imam buat, makmum boleh nak tinggal. Imam tinggal, makmum boleh nak buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Sebab tu kalau kata, imam tak tahiyat awal, tahiyat subhanallah. Kan biasa, imam tak tahiyat awal, makmum subhanallah, imam, aku terlupa tahiyat awal. Tak apalah, nanti sujud sahwi kan. Tiba-tiba subhanallah, itu jadi gabra tu. Kita kata, imam tak reti. Bukan imam tak reti, kadang-kadang gabra. Jadi, kalau imam tak ada tahiyat awal, ketika on the way untuk bangun tu, masa tu boleh, subhanallah je. Masa dia bangun. Sebab dia mungkin boleh duduk balik. Bila dah berdiri, stop. Kalau dia macam, Allah, subhanallah, boleh. Kita pun cepat tengok. Oh, kutu kelah datang lambat sikit. Mana? Dia tengok live. Husnuzon. Tengok live. Okey, soal lagi. Ini semua ni gangguan belaka. Okey, soalan tahiyat awal tadi imam buat, makmum boleh lawan, iaitu tak nak buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Alright. Yang keempat, yang keempat sujud sahwi. Imam buat, sujud sahwi last. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum boleh nak buat? Boleh buat. Jadi cukup empat kombinasi. Sujud tilawah, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Kunut, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum boleh nak buat. Tahiyat awal, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Sujud sahwi, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum boleh nak buat. Cukup kombinasi. Kalau lawan yang tadi, dia dipanggil jahat bersalahan, batal sembahyang. Lawan yang tadi. Yang lawan lah, maksud lawan lah. Imam tak tahiyat awal, bangun. Makmum pergi tahiyat awal, batal lah. Jahat dia panggil. Batal. Imam sujud sahwi, makmum, aku tak buat salah. Dia yang buat salah. Salah apa pun tak tahu. Imam ni main sujud sahwi. Aku tak nak sujud sahwi. Aku tunggu dia salam. Batal. Jangan lawan yang tadi. Lawan jahat bersalahan. Dan jika tiada mengetahui makmum akan sujud imamnya. Oh, ni yang jenis, ini biasa berlaku ni. Kat Mekah biasa jadi, orang perempuan biasa jadi. Sebab dia duduk jauh, dia tak tahu imam tu nak sujud apa ke, nak rukuk ke. Biasa jadi. Kalau kita sembahyang sampai belakang-belakang tu kan, tak perasan ataupun kita khusyuk sangat. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, rukuk. Khusyuk kan? Boleh jadi kan? Okey, kalau jadi macam mana? Dan jika tiada mengetahui makmum akan sujud imamnya, dia tak tahu imam sujud tilawah. Hingga mengangkat imam akan kepalanya. Lama dia rukuk lah kot. Subhana rabbiyal azim. Imam sujud, sajada wajhiya lillazi. Sujud, dia tak perasan. Lepas tu imam pun Allahu Akbar. Lepas rukuk sami Allah, bukan Allahu Akbar. Apa hal ni? Celak mata. Rupa-rupanya imam tadi sujud. Okey. Imam dah angkat kepala. Maka tiada batal sembahyang makmum tu, tak batal. Jadi macam mana? Berdiri je lah, buat-buat macam tak bersalah. Gitu lah. Dah rukuk tadi. Bila imam bangun balik, Allahu Akbar. Dia pun daripada rukuk tadi, bangun. Gitu. Yalah, tengok tu nak kita tahu apa malunya aku, malu. Lepas ni tak marah sejak ni. Aku pergi sejak lah ya. Tapi tak batal. Sebab dia mana tahu, dia tak sengaja kan. Sedangkan kira imam buat, makmum tak buat, batal kan sepatutnya. Tapi sebab dia tak sengaja, orang perempuan ke kan, tak sengaja, tak tahu, maka tak batal. Jadi terus, kalau imam dah angkat kepala, terus saja ikut imam, iaitu berdiri. Dan jika mengetahui ia akan sujud imamnya, maka tunduk ia bagi hendak sujud. Okey, stop ya kat situ. Kalau dia sedar tu ketika imam masih lagi sujud, itu dia tak ada sebut. Tapi kita sebutkan juga. Kalau dia tadi dia sedar imam dah angkat kepala, ini dia sedar imam masih lagi sujud. Ya Allah, asal lama ni. Celak mata. Loh, sujud. Dia wajib sujud. Itu tak ada yang kita. Tapi dia memberi maksud yang sama, tapi tak tulis secara jelas. Wajib sujud. Maksudnya daripada rukuk tu terus ke bawah.
Rembah diri terus ke bawah. Tak payah bangun. Tak payah bangun. Dia ada perbahasan lagi. Kalau nak detail, asalnya dia rukuk dengan niat untuk rukuk. Kan kita dah bahas sebelum ni. Jika niat nak rukuk, mesti rukuk. Tak boleh niat nak alik, nak lari pada bola lah apa kan, ingat? Perbahasan tu. Maka kalau lah dia kata anak dia baling bola, dia elak nak rukuk. Alah, aku dah tunduk rukuk lah. Dia wajib bangun balik untuk rukuk. Panjang bahas tu. Dalam masalah ni tidak. Maksudnya boleh juga terus. Kerana tuntutan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti itu sangat kuat sehingga kan boleh kalahkan yang tadi tu. Boleh kalahkan lah. Boleh kalahkan tadi, iaitu dia turun dengan niat untuk rukuk, bukan untuk sujud. Tiba-tiba daripada rukuk tu terus dia sujud, sedangkan asalnya tak boleh. Tapi tuntutan mengikut imam tu jadi kuat sangat, maka boleh juga terus. Okey, terus. Tapi yang dia nak cerita ni, maka tunduk ia bagi sujud. Nak sujud ni, imam tengah sujud, tiba-tiba mengangkat imam akan kepalanya. Imam angkat, dia tak ada on the way. Dia on the way. Macam mana? Okay. Wajib ia kembali. Bahasa sekarang, wajib dia break emergency. Kalau boleh break angin ke. Tengok pakai break apa. Break emergency. Break pula, break lepas. Jangan break. Tapi apa yang panggil? Break tu habis menerak pula. Dia break lepas. Okey. Jadi dia pun break semampu yang boleh. Jika dah memang tak boleh sangat, tak apalah, nak macam mana, dah tak boleh break, pergilah sujud. Mungkin maksudnya ujung-ujung sangat dah tu kot. Mungkin dah sampai sejengkal lagi. Boleh break tak? Macam saya tak boleh lah. Imam pun Allah, dia pun kalau boleh break, bangun balik. Kalau tak boleh break, tak apalah, sebab dah tak boleh. Tapi kalau duduk atas-atas lagi ni, itu boleh. Break cepat-cepat. Break emergency. Lepas tu mana tadi? Maka wajib kembali berserta imamnya dan tidak boleh sujud. Tak boleh sujud. Kecuali memang tadilah. Memang tak boleh buat apa dah. Sebab momentum tu terlalu tinggi. Momentum. Kan? Tak boleh pergi dah. Pergilah. Itu kita fahamlah diri kita sendiri. Dan, bukan. Dan jika mengetahui, okay. Dan kaifiat sujud ini, cara sujud pula. Cara sujud. Kaifiat sujud ini bagi orang yang semayang. Orang dalam semayang baca surah yang ada tanda tadi kubah tadi. Dan lainnya, bahawa ia takbir bagi tunduk. Dan lainnya kita bahas lagi. Dia semayang ni, kaifiat sujud ini bagi orang yang semayang. Dan lainnya, yang kalau tak semayang. Maknanya kalau tak semayang pun takbir juga. Cuma takbir tu nama takbiratul ihram. Sebab dia tak semayang. Yang takbir ni, dia panggil takbir intiqal. Takbir dalam semayang. Kan? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah tu apa? Takbir kalau dalam sembahyang. Takbir intiqal, bang, intiqalat. Tapi sunat. Tapi kalau luar sembahyang dan lainnya luar sembahyang. Tengah-tengah baca, jumpa wasjud waqtarib. Ada juga surah Iqra ujung sekali. Wasjud waqtarib tu sujud, sunat sujud. Dia pun takbir juga. Allah, itu takbiratul ihram. Okey. Bahawa ia takbir bagi tunduk. Takbir itu bagi tunduk tu maksud dengan niat nak tunduk sujud. Takbir itu niat nak tunduk, nak turun sujud. Dia berdiri pun boleh, duduk pun boleh. Sembahyang sunat pun boleh duduk. Takkanlah sujud tilawah tak boleh duduk kan? Boleh duduk aja. Dia dah baca Quran yang elok duduk, letak tepi terus sujud. Allahu akbar terus sujud. Boleh lah. Okey. Lepas sujud dan ia mengangkatkan kepalanya daripadanya dengan ketiadaan duduk bagi istirahat. Ini kalau dalam sembahyang. Dalam sembahyang, lepas sujud sajadah wajhiya lilladzi. Lepas tu subhana rabbil a'la sunat juga. 3 kali dia rasa imam tak kejap je. Ikut je lah imam banyak tu lah yang dapat. Okey. Lepas tu bangun. Masa bangun tu dia khusus atau dia detailkan supaya ingat. Apa dia? Tak ada istirahat. Saya sakit lutut. Tak payahlah cerita sakit lutut. Istirahat ni apa? Duduk dalam semayang ada? Duduk dalam semayang, namanya, nama duduk dalam semayang adalah duduk iftirash. Iaitu duduk di antara dua sujud. Dia panggil iftirash nama dia. Atau duduk tahiyat awal. Dia panggil iftirash nama dia. Ada duduk nama tawarruk. Tawarruk ni duduk bagi mengiringi salam atau yang kita panggil duduk tahiyat akhir tu. Yang saya ingat tu. Dia panggil duduk tawarruk. Itu dalam sembahyang. Tempat dia adalah sebelum salam. Duduk tawarruk. Duduk iftirash tempatnya adalah tahiyat awal. Duduk di antara dua sujud. Tu. Duduk di antara dua sujud sahwi. Duduk. Duduk tu macam tu jugalah. Iftirash.
Duduk bagi orang nak tambah rakaat masbuk. Duduk tu iftirash. Okey. Tawarruk, lepas duduk macam tu terus salam. Yang kita panggil duduk tahiyat akhir ya. Ada lagi duduk ika'ah. Ini orang Melayu tak biasa buat, tapi orang Pakistan buat lah. Iaitu ika'ah berdiri dua-dua kaki ni. Ketika tahiyat awal atau ketika duduk di antara dua sujud. Berdiri macam ni kaki. Ada. Dia panggil ika'ah. Tahiyat akhir bukan tak boleh, tak sunat. Dia tetap sunat juga, tawarruk. Tapi kalau buat juga ika'ah sah. Duduk macam mana pun sah. Duduk sila, duduk gini sah. Asyhadu an la. Janji duduk. Nak bagi tahu dia sudut sah tahiyat akhir ni. Janji duduk. Dia duduk punggung kat bawah. Duduk ini. Macam ni. Ustaz sakit tak? Saja je. Illallah. Boleh. Duduk situ boleh. Duduk belunjur boleh. Lepas tu, dia tak sakit pun. Boleh. Terus belunjur. Letak atas lutut. Boleh. Janji duduk. Bukan mesti sakit je duduk gitu. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat akhir. Atau duduk ni. Duduk kerana nak baca tahiyat akhir ni. Macam-macam duduk semua boleh. Atas kursi boleh. Bukan sakit. Dia tak kursi belakang. Masa nak tahiyat akhir, daripada sujud tu, bangun tu, duduk. Boleh. At-tahiyah. Boleh. Duduk macam ni pun boleh. Yang tak boleh, duduk macam Piramli. Itu tak boleh. Macam mana duduk Piramli? Itu tak boleh. Itu nama berdiri. Itu bukan nama duduk. Itu nama berdiri. Itu nama berdiri. Kalau sila duduk. Dia tengok. Ingat cerita tu. Saya ni tengok cerita semua Piramli je, yang lain tak tengok. Sebab tak boleh buat contoh lain. Kita tengok dulu masa kecil-kecil. Besar-besar tak tengok dah benda-benda macam tu. Jadi nak buat contoh cerita payahlah. Nak baca cerita Piramli. Bukan minat sangat Piramli, tak minat pun. Sebab tu je yang tengok dulu. Sekarang tak tengok TV. Tak tengok cerita. Aduhai. Okey. Tanpa duduk. Satu lagi duduk. Namanya duduk istirahah. Istirahah ni tempat dia kat mana? Daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Sujud yang kedua tu. Kan nak naik rakaat kedua ni. Kan kita sujud ni. Allah. Boleh terus berdiri? Boleh. Tak berhenti pun. Adakah kadang-kadang kita tengok orang atau kita sendiri yang berhenti kejap? Macam mana? Sujud ni. Subhana rabbiyal a'la. Sujud yang kedua nak naik rakaat ketiga. Allah. Duduk kejap. Pasal tak? Allah dalam 1-2 saat. Allahu akbar. Ada yang Allahu akbar terus. Ada yang Allahu akbar terus. Gitu terus naik. Ada. Semua boleh. Tapi sunat duduk ini. Rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Sama juga. Sujud ni. Allahu akbar. Tu nama duduk istirahah. Jadi. Habislah. Kita tengok ni. Jadi. Ketika sujud tilawah. Sajadah wajah lilladhi baca tu. Nak bangun ni. Nak bangun untuk berdiri kan. Tak ada duduk istirahah. Tak sunat. Sedangkan rakaat pertama nak naik rakaat kedua, sunat duduk istirahah. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, sunat duduk istirahah. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, tu tahiyat awal. Istirahah apa? Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga kan tahiyat awal kat situ. Duduk iftirash. Bagi laju-laju sikit dah jeng. Sunat jugalah, tapi bukan istirahah. Namanya iftirash. Sunat pula jenis aba'at pula tu. Yang sunat istirahah, hay'ah saja. Jadi, bangun tu macam mana? Macam ni, angkat kepala. Kan? Cara-cara bangun untuk mudah. Angkat kepala, angkat kaki dulu, baru angkat tangan. Angkat kaki, angkat lutut. Angkat kaki pula. Itu gimnastik. Bukan, itu gimnastik. Angkat lutut. Angkat kepala, angkat lutut, baru angkat tangan. Itu mudah cara bangun. Duduk istirahat tu kalau duduk ikut boleh tak? Boleh, tapi kalau berhenti baru jadi istirahat. Kalau sekadar transit tak jadi. Guna istilah transit lah, macam mana? Dia duduk, Allahu Akbar. Dia macam berhenti, tapi tak ada berhenti, tak ada tamakninah. Tak ada 1-2 saat berhenti kat situ. Dia panggil transit, itu nama tak berhenti. Habis dah? 20%. Tuan penasihat, 20% tinggal. Kita nak habis dah, dekat dah, nak habis dah ni. Sebab 20% lah. Ada lagi 20% yang bateri ya. Tuan penasihat 20%. Jadi kalau duduk ika'ah, tak ada masalah. Cuma duduk tu biar dia tamakninah 1-2 saat. Agak-agak lah 1-2 saat tu cakap je. Kalau dia duduk ika'ah, tapi tak ada tamakninah kat situ, dia panggil tak duduk istirahat. Sekadar tu ajalah. Okay. Jadi untuk mudah ketika sujud sujud tilawah tadi, nak bangun tu, untuk mudah untuk tak nak buat istirahat tadi,
angkat kepala, angkat lutut, angkat tangan. Boleh. Boleh buat. Angkat kepala, angkat lutut dulu, tangan jangan angkat. Jadi dia jadi gitu sikit. Okey. Boleh juga. Ni bagi orang sihat lah kot. Ni yang tadi orang tak apa nak sihat. Sebab dia kuat, dia jadi kuat kalau angkat macam tu. Orang yang dah sihat, angkat kepala, angkat tangan, angkat lutut. Yalah. Bangun angkat lutut. Tapi dia terpaksa pakai kekuatan mana tu? Belakang ni kot. Jadi kalau angkat kepala, angkat lutut dulu, dia pakai kekuatan lain. Sini kot. Sini. Dia kat punggung tu, dia pakai kekuatan mana? Kalau dengan lutut, angkat kepala, angkat tangan, angkat lutut, dia pakai kekuatan sini. Dia jadi macam, jadi macam nak, dan peha. Peha. Sebab kita nak bangun, kalau kita letak tangan, kan, macam mana nak cakap? Kan? Senang angkat sebab kita letak. Sebab tu kita bila nak bangun, kita, letak balik ke depan angkat. Sebab bila ada tangan menampung. Tapi kalau kita angkat kepala, angkat kepala, angkat tangan, angkat lutut, macam ni, apa yang menampung? Semata-mata dengan body, muscle yang dekat peha, dengan pinggang sikit. Kalau yang setengah selit dia habis. Kita memanglah ngaji kita masuk habis. Kita masuk habis, perubatan apa semua kita masuk. Kita masuk semua. Kita selit semua. Jadi, kalaulah senang bangun, memang angkat kepala, angkat lutut dulu supaya kekuatan yang nak guna peha sikit, tangan ni sikit, bahu ni sikit. Jadi cantik je bangun tanpa duduk istirahat. Tapi kalau nak duduk juga tak batal, tak ada apa. Cuma tak disunatkan. Tak batal. Dan kalau sakit, lagi jangan sembang. Habis kalau orang sakit jangan sembang. Dia nak berguling macam mana pun tak batal lah. Nanti sakit. Orang cerita normal, dia cerita sakit. Tak sedap lah ustaz cakap orang muda-muda kalau orang tua lah. Orang cerita normal kau cerita orang tua. Dah orang tua tak payah nega sampai berguling-guling mayang ni. Sah juga. Dah sakit. Kan? Faham? Istirahat kali lama boleh jadi batal tak? Boleh. Boleh jadi batal. Duduk istirahat lama ni batal dia lama baru batal. Selama duduk seperti duduk di antara dua sujud, duduk di antara sujud, batal. Berapa lama? Begitulah duduk istirahat. Kalau lama itu. Berapa? 10 saat lebih kurang. Kadar bacaan tahiyat. Maka dengan duduk lama, kadar bacaan tahiyat, lama tu lebih kurang 10 saat. Pada tahiyat awal, pada duduk yang tersujud, batal. 11 saat batal. Itu pun letak je saat tu. Macam tu juga duduk istirahat. Itu bukan duduk istirahat. Itu istirahat betul. Itu istirahat sampai 11 saat mu duduk kat situ. Kau buat apa? Ni bukan transit lagi ni. Imam baca panjang kan? Dia nak ambil sikit kat bawah kan? Lebih batal. Lebih yang tadi lah. Nak berhenti kat mana ni? Sikit lagi. Dan bermula rukunnya bagi yang sembahyang itu niat serta takbir. Kalau luar sembahyang, dan bermula rukun bagi orang yang sembahyang. Maksudnya orang yang sembahyang tu maksud sujud dia tu tak sembahyang lagi. Dia nak sujud baru nak sembahyang. Maksudnya dia panggil sujud tu termasuk dalam sembahyang lah. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'itan makhsusah. Itu takrif. Dan bermula rukunnya bagi orang yang sembahyang itu. Di luar sembahyang. Jatuh. Rasanya jatuh. Takbir niat tu? Tahu. Tapi rasa tak juga. Jatuh pun boleh juga. Tapi kalau tengok pada dobek tak ada jatuh. Tak ada jatuh. Maknanya boleh lagi tanggung. Selagi boleh tanggung, janganlah kita kata jatuh. Yang tu lah. Jatuh tak jatuh? Tak jatuh apa benda pula? tak tersalah cetak, tersalah tu, tersalah ni, jatuh lah. Tak, masih boleh lagi. Dan bermula rukunnya bagi orang sembahyang itu. Yalah, boleh juga kalau kita kata di luar sembahyang. Tapi bagi orang sembahyang itu, kalau tengok tanggung kepada dengan dia tak sembahyang. Bila dia baca, dia kena sembahyang lah, sebab nak sujud. Maksud sembahyang tu adalah ta'rif sembahyang. Aqwalun wa af'alun. Perkataan, perbuatan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, dengan diakhiri dengan salam. Bisyara'itan makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, kalau dia nak sujud tilawah, dia kena sembahyang. Jadi sembahyang kena sempurnakan takrif, iaitu takbir,
salam, yang tu yang semua tu. Dia boleh tanggung di situ. Tapi kalau nak kata di luar memang jelas terus kalau sebut jatuh tu rukun bagi orang yang di luar sembahyang. Oh, memang lagi terbaik lah, maksudnya terus faham. Cuma selagi boleh tanggung, kita tanggung dulu lah. Tok guru tak bagi dobek, kita tak dobek. Serta niat takbir, niat takbir, nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Tak pernah dengar? Nawaitu, bukan usalli. Nawaitu. Dia sujud tu nawaitu. Nawaitu sujuda. Tak, bukan. Nawaitu sujudat tilawah. Bukan li ya. Nawaitu sujudat tilawah. Maksudnya masuklah. Masuk. Nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Tak usah Melayu lah. Payah. Saja aku sujud tilawah. Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Lepas sujud dan salam. Lepas sujud bangunlah. Kemudian daripada duduknya dengan ketiadaan tasyahud. Apa cerita? Tu. Apa cerita? Tak tasyahud. Tasyahud tu tasyahud baca ke tasyahud duduk? Habis salam dalam sujud. Kita sebut baca, mana duduk tak sebut? Tak sebut duduk. Dia kata lepas sujud salam. Kemudian tu. Okey. Kemudian daripada duduknya, selepas duduk dengan ketiadaan tasyahud. Okey. Betul. Tapi betul. Okey, jadi maknanya tak payah baca tasyahud, terus salam. Jadi maknanya rukun dia ada niat, takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram, sujud, duduk, salam. 5. Tambah lagi satu lagi, tertib. Standard lah, tertib tu mesti ada kan. Nanti kan dia salam dulu baru macam ni tertib. 6 lah. Jadi 6 lah rukun. Rukun sujud tilawah ada 6. Okey. Dan syaratnya, sekejap. Ni dah habis dah ni. Ada satu benda lah tertinggal. Okey, biarkan. Dan syaratnya seperti segala syarat sembahyang. Apa dia? Menghadap kiblat, ada wudu, semua. Suci pada najis, tutup aurat, semua. Macam sembahyang. Bukan macam sembahyang, memang sembahyang. Sembahyang apa tak ada rukuk? Dia ambil hukum sembahyang. Hukum sembahyang. Dan bahawa panjang perceraiannya pada uruf. Jatuh lagi tak? Yang ini dan bahawa panjang dan bahawa tiada panjang perceraian. Itulah macam jatuh lagi lah. Kenapa tak ada? Tak ada dobit. Masih boleh tanggung lagi. Selagi boleh tanggung, kita tanggung. Jangan jangan ubah. Jangan duk main la'allah sawab. Saya dengar la'allah sawab. Jangan duk sikit-sikit la'allah sawab. La'allah sawab. Jangan begitu. Alaikum. Biasa dengar? Lepas ni pakat-pakat pergi tanya Pak Loh, apa benda kita cerita ni. Jangan sikit-sikit la'allah sawab. La'allah sawab. Sikit-sikit muharakah. Sikit-sikit cegai. Jangan gitu. Kita boleh tanggung lagi. Dia maksud ini, syaratnya seperti syarat sembahyang. Dan bahawa panjang perceraiannya pada uruf, itu tak boleh. Itu syarat. Syaratnya jangan panjang. Tapi maksudnya, dia kata syaratnya seperti syarat sembahyang. Iaitu tak boleh dedah aurat. Tak boleh. Maksudnya menutup aurat. Dan juga tak boleh panjang perceraian. Maknanya panjang perceraian itu adalah menceritakan tentang itulah syaratnya. Cuma panjang ke? Tak boleh panjang. Tapi panjang tu sebagai poin dia. Dia boleh tanggung di situ. Bahawa panjang perceraian pada uruf. Panjang perceraian pada uruf itu adalah syarat. Iaitu jangan panjang. Iaitu jangan panjang. Dan antara baca ayat itu dan ianya dan antara baca ayat itu. Jangan panjang. Dia antara baca ayat yang ada tanda kubah tadi dengan sujud jangan panjang pada uruf. Kalau panjang tak ada sujud dah. Panjang pada uruf tu berapa banyak?
Senang aja. Kalau bab semayang bila sebut panjang, 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau dari sudut perkara yang membatalkan, bercakap ke apa, 6 patah perkataan kan. 6 patah. Dari sudut masa kalau uruh je bab semayang je, 2 rakaat. Jadi maknanya 2 minit lah lebih kurang. Jadi baca lebih 2 minit, tak ada sujud dah. Baca tak sampai 2 minit lagi, boleh sujud. Sujud tilawah ni kan baca Quran di luar ni, baca jumpa ayat. Alamak, aku tak ada wuduk. Kalau dia tengok je Quran, dia baca, oh tak dah sampai ayat, tak ada wuduk, tak boleh. 2 minit dari sekarang. Pergi ambil wuduk cepat. Okey, 1 minit setengah. Allahu Akbar, sujud boleh lagi. Tapi turun-turun terpijak tai ayam pula, basuh. Allah 2 minit 5 saat, tak boleh lah sujud. Tu maksud dia. Okey. Dan ianya seperti sembahyang pada segala rukunnya dan sunatnya. Apa rukun? Rukun sujud tilawah tadi apa dia? Takbir kan? Takbir rukun kan? Takbir tu apa? Allahu Akbar. Sama macam sembahyang. Allahu Akbar. Sunat dia, angkat tangan kan? Takbir sembahyang biasa kan angkat tangan? Macam tu juga masa takbir sujud tilawah. Macam tu. Dan sunatnya. Lepas tu apa lagi rukun? Turun sujud. Masa turun sujud, kalau sembahyang biasa ada tak Allahu Akbar? Masa turun sujud. Ada ke tak? Tak ada. Sujud sahwi apa ni, cerita berdiri ni? Ini cerita pasal sujud ni tak ada. Sujud tilawah. Ya, bagi baca tengok ni. Dan ayat sujud dan ayat. Soalan sekarang ni, lepas Allah tu memang rukun lah. Allahu Akbar. Nak sujud lah ni. Ini rukun seterusnya nak sujud. Ada tak disunatkan dengan Allahu Akbar? Dan nak tahu ada sunat ke tidak, tengok sembahyang biasa. Ada ke tidak? Ada orang kata ada. Sebenarnya ada ke tidak? Tak ada. Ada? Memanglah ada. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Itu i'tidal. Itu i'tidal ke sujud. Ini takbiratul ihram ke sujud. Itu ya, tak faham dapat orang punya kerut saja nak biar dia lama. Faham dah dia punya kat mana tu. Nampak kat atas tu, naik. Saja nak biar sikit lama sikit pun nak bagi tahu. Jadi okey, masbuknya masbuk. Imam sujud, makmum takbir. Allah kan, imam sujud ni. Mana tak dapat rakaat lah. Tapi nak masuk juga sembahyang. Allahu Akbar. Imam sujud. Makmum nak kena sujud lah kan? Ke boleh duduk diam? Duduk diam batal lah, kena sujud lah. Masa sujud tu ada tak Allahu Akbar? Tak ada, sama lah, tak ada. Jadi Allahu Akbar, terus sujud. Kalau baca juga tak apa. Bab sunat-sunat ni senang jadi. Semua memang on aja. Sebab bab sunat kan? Kita tak bila sujud tilawah baca Quran yang luar semayang? Bila lah? Tak ingat. Tengok, walaupun dia mari lambat, dia ketua kelas, jangan main. Dia selalu buat sampai dia ingat, dia baru lepas buat. Kita sampai tak ingat bila lah kali aku baca Quran lepas aku sujud. Tak pernah. Tu jangan main Abang Zaidi. Jangan. Dia dampak je tidur. Dia macam tok kenali. Tidur, tanya semua boleh jawab. Kita tak dikenali. Sebab tu kita beza dengan Abang Zaidi. Itu beza dia. Okey. Okey, turun. Baca pun tak ada masalah. Turun, sujud, lepas sujud nak duduk tu ada Allahu Akbar. Ada. Kan lepas sujud kan angkat tangan Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Jadi tu ada kan? Macam mana? Allahu Akbar. Terus. Itulah. Dia Allahu Akbar. Terus. Okey. Samalah sunat-sunatnya sujud. Samalah sujud rukun. Dia kata syarat-syarat sama. Sujud berapa anggota? 7. Dahi boleh lapik tak? Tak boleh lapik. Satu. Ada tamak nina. Hidung wajib kena? Tak wajib kena. Macam tu lah. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la juga. Lepas tu tambahlah aku nak tambah yang lain-lain. Apa semua sama. Tangan duduk macam mana? Sama. Kaki duduknya semua sama. Okey. Dia ada sebut kat bawah tu nanti. Dan sunat pun sama juga. Ya, sunat sujud pun sama. Dia ada sebut kat bawah nanti. Malah ada khilaf yang sujud kat bawah. Kat bawah tu nanti ada khilaf. Yang kata Allahu Akbar tadi. Kat bawah ni. Lepas sujud syukur.
Selepas sujud syukur, dia akan terangkan sekaligus. Dan diulangkan sujud, habis dah ni. Dan diulangkan sujud dengan berulang bacaan ayat sejadah itu. Tu. Kalau contoh luar semayang, baca sampai Allahu Akbar, sujud, duduk, salam, baca lagi. Biasa Mazal dia lepas subuh dia tak balik rumah. Lepas subuh dia terus duduk intikaf. Dia baca banyak, biasa dia buat gitu lah. Jadi lepas jumpa ayat sejadah, Allahu Akbar, surah Al-Hajj. Al-Hajj ada 2 kat situ. Allahu Akbar, dia sujud, lepas tu dia sambung lagi baca. Ingatkan lagi kerja dah. Kerja tu semua dunia, dia kata. Akhirat yang penting, dia sambung baca. Jumpa surah Al-Hajj satu lagi. Allahu Akbar sekali lagi. Ataupun dalam semayang sama juga. Berdiri duduk baca surah apa, baca panjang. Jumpa sunat sujud. Bangun. Tiba-tiba jumpa satu lagi. Sunat sujud sekali. Itu biasa semua Abang Zaidi. Kita memang tak buat. Itu kalau orang panggil dia tersujud lah. Bagi salah tu. Abang tadi. Alam jadoh. Itu lain. Maksud bahaya tak masuk. Dengar. Bahaya betul lah. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikian lagi sunat sujud syukur. Berhenti kat situ. Kita sedang tasbih kafarah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sen?